Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsir juzuk yang ke-28 Surah At-Taghabun. Kita sudah sampai ke ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kita baca ayat dulu, kemudian terjemahan pimpinan Ar-Rahman. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Balik mula kepada terjemahan ayat kita. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kita taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulama tadabbur kata a'ada fi' wa ati'u, dan taatlah kamu akan Rasul. Allah tak guna wa ati'ullaha wa rasul, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kenapa? Sebabnya izhar bahawa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taatun mustaqillatun, suatu taat yang tersendiri. Maknanya kita kena taat kepada semua arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita taat kepada apa yang dia suruh dan apa yang Nabi kita larang, kecuali dalam perkara yang diharuskan, perkara-perkara biasa kehidupan, itu dipanggil lebih terbuka. Allahu Akbar. Dalam ayat lain Tuhan kata man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa dia taat kepada Rasul, maka dia taatlah kepada Allah. Siapa nak taat kepada Allah, kena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam dari yu'khazu min hadhil ayatil karimah, diambil istinbat daripada ayat yang mulia ini, anna sunnatan nabawiyyah hujjatun mustaqillah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah yang tersendiri. Karena itu para ulama katakan sumber hukum dalam Islam ini Al-Quran. Yang kedua as-sunnah, mana sunnah ini satu sumber hukum mustaqillah yang tersendiri, yang kita kena beramal dengan dia. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan geng-geng anti hadis yang mereka kata manusia biasa je Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kita kata ini orang yang tak boleh pakai.
Sebab terdapat dalam ayat Al-Quran yang ijmal, yang umum, hadis mentafsilkan dia, mendetailkan dia. Dan ada beberapa hukum tidak disebut dalam Quran, kan? Maka disebut oleh sunnah, seperti al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tak boleh kahwin mak saudara dengan anak saudara sekali, tak boleh. Nak mak saudara ambil mak saudara, tukar, cerai hak ni atau mati hak ni boleh. Dan tahrimul yahrum min ar-radha', haram dengan sebab penyusuan itu seperti haram dengan sebab keturunan. Haram hayawan, makan hayawan yang bertaring, yang duduk kekoh, gigit dengan taring dia tu. Minas siba', binatang buas. Haram burung-burung yang mencengkam tu, makan dengan makan pemakan mangsa. Ini semua ni mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah. Karena itu dia kata as-sunnatu wahyun. Sunnah Nabi itu dikira wahyu. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Maaf. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Dan maka jika kamu berpaling daripada mentaati Rasul kami sallallahu alaihi wasallam, kamulah yang akan menderita, bukan Rasul kami. Mu tak hiraukan Nabi, mu akan menderita di akhirat esok. Atas dunia ni ada yang menderita, kena tawan, kena perang, kan, kena serang macam-macam. Kerana sungguhnya kewajipan Rasul kami sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan perintah-perintah yang jelas, nyata. Hijrah Rasulnya menyampaikan perintah yang jelas lagi nyata. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan dengan yang demikian kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri. Itu dia panggil ilmu tawakal. At-tawakkal makna qalbiyun la tafi bihi al-ibarah. Tawakal ini satu amalan hati. Kalau kita kata aku ni tawakal dengan mulut, tapi bila orang mari itu uji dia lari, itu tak nampak. Kita kata kita tidak nampak di mana kewajarannya. Maka ulama kata tak payah bercakap lah, kita tengok tindakan dia. Mana kita orang ni. Namun bila kita kata tawakal, jangan lupa ittikhazul asbab, mengambil sebab. Kenapa tu demam kuruh, saya sakit, ambil ubat ke? Tak, tawakal. La, itu khata. Islam tidak ajar kita menyerah diri bolak-bolak tanpa usaha. Kenapa awak ni miskin? Tawakal. Tak kerja? Tak, itu tak boleh. Bukan tawakal, itu dia panggil tawakul. Tulis. Itu bukan tawakal, itu namanya tawakul, maknanya itu orang malah namanya lagi tu. Pemalas. Tidak jadi. Allah suruh kita bertawakal, berserah diri, ma'attikhazil asbab. Kita juga kena mengambil cara-cara, sebab-sebab yang boleh menyelamatkan kita, insya-Allah. Habislah kita perbincangan tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil taat yang mutlak. Tapi kalau nak taat kepada pemimpin, taat kepada guru-guru, itu ketaatan yang bersyarat. Kalau guru tu ajar kepada kita yang betul, ikut Quran dengan sunnah, maka kita ikut dia. Kalau dia menyeleweng daripada Quran dengan sunnah, kita jauhkan diri daripada tempat penyelewengan dia tu. Ada orang ni bisa dalam bab lughah, tapi dalam bab akidahnya masalah. Contohnya, ada orang ni pakar lebih dia ni, tapi dalam kita ambil hak kepakaran dia je lah. Yang lain-lain yang dia tak betul tu jangan diambil. Itu pun setengah ulama kata tak boleh. Jangan pergi duduk dengan buat-buat yang pelik-pelik ni, nanti kita terpengaruh. Jadi kita kena tengok lah.
Kalau orang ajar sesak tapi dia hebat dalam bab ekonomi ke bab apa, kita kata ini pun juga berhati-hati. Dia panggil jangan duduk bersekongkol dengan puak-puak ahlul ahwa, nanti kita terjebak dengan ajaran mereka. Allahul musta'an. Jadi payah kita kena berhati-hati. Ayat yang ke-14 ini iaitulah ayat motivasi. Motivasi kekeluargaan. Ini penting ni. Dengar semua bapa, dengar semua ibu, bakal-bakal bapa, bakal-bakal ibu, kena dengar. Kalau tidak, naya kita, kan? Ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu yang menjadi musuh bagi kamu. Allahu Akbar. Ada istri, ada anak, dan Allah sebut sini azwaj. Dia tak kata zaujat. Kalau kata zaujat tu istri saja. Azwaj, pasangan kita. Kita muslimah, baik-baik ibadat kita, salihatun, qaninat, apa tu? Orang yang berdiri, ibadat kuat, aurat jaga, boleh suami hak karut pula. Penat. Ini bahaya. Ataupun suami baik, bini pula pasal jenis berjambul, duk main pasar malam, pasar pagi ni, kan? Allah kata inna, sebahagian daripada, bukan semua. Tengok nota di bawah 1759, kerana ada di antara isteri dan anak menyebabkan suami dan bapa masing-masing terdorong melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau terhalang daripada melakukan sesuatu yang baik. Nak pergi masjid, isteri tak bagi. Sudah. Nak pergi mengaji, menuntut ilmu, anak-anak pula tak bagi. Contoh. Maka mereka itu jadi musuh bagi kita. Musuh bagi kamu. Jadi bahaya kita, jangan duduk ikut. Aduwwan lakum fahzaruhum. Allah kata apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Oleh itu, awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Yang pertama sekali Allah kata jaga-jaga. Jangan kita terjebak, jangan kita terperangkap, kan? Kata mengikut sabab nuzul, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas dan Ikrimah dan lainnya, dia kata ada di kalangan orang-orang Islam di Mekah nak berhijrah ke Madinah. Ini di awal Islam lah, nak hijrah. Famana'ahum auladuhum wa azwajuhum. Anak-anak dia, bini tak bagi, jangan pergi. Fatarakul hijrah, tak jadi hijrah. Lama boleh hijrah pergi. Siapa-siapa Madinah, Allah terlewatnya aku, orang lain sudah belajar lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain sudah faham agama, orang lain sudah stabil ekonomi dia, pandai berniaga balik, buat kebun semula di Madinah, kan? Maka orang yang baru berhijrah ni mulalah hamma, berasa nak pergi marah kepada anak isteri dia. Kamulah yang menyebabkan aku tertinggal. Kata orang sekarang ni miss kereta api, tertinggal dia punya perjalanan hidup. Allah Ta'ala turun ayat ni. Tak usah duduk marah lah. Apa nak marahnya? Kamu yang terpengaruh dengan mereka. Kamu yang ini tiba-tiba nak marah kerana isteri pula. Kita yang boleh buat keputusan. Suami suruh kita buka aurat, apa nak buka? Saya ni taat kepada Allah, taat ke suami dalam perkara yang ma'ruf je, perkara yang tak ma'ruf tak ada. Maka di sini Allah Ta'ala sebut azwaj, tidak disebut zaujat, sebab umum dua-dua pihak, suami atau isteri. Min huna litab'id, nak kata setengah, bukan semua, kan? Ada yang baik, ada yang bermasalah. Allah kata fahzaruhum, naklah kamu berhati-hati
Berjaga-jaga, dia tak kata fadha apa ni, fahzaruhum ay ataupun daruhum aqibu. Ambillah tindakan, lah, berjaga-jaga. Sebab mereka tu keluarga kita. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan, satu tanda ta'fu, maaf, wa tasfahu, memaafkan kesalahan mereka dan tidak marahkan mereka, dua, wa taghfiru, serta mengampunkan kesalahan mereka, tiga kita kena ada. Maka Allah akan berbuat demikian terhadap kamu, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah bagi kepada kita 3 darajat. Yang pertama, al-afu, kita maaf daripada kesalahan mereka. Tanda ni pelajar, al-afu mana maafkan. Maaf. Jangan duduk apa ni, duduk buat tindakan lebih-lebih. Oh, dengan anak isteri kau, orang panggil backing, berani katok kau bini kita, anak lah. Yang kedua, wa tasfahu, aman tasfahu, tidak marahkan mereka di atas kejahilan mereka. Oh, jangan duk marah lah, jangan duk tapa-tapa mereka, jangan. Didik baik-baik, bagi nasihat molek. Yang ketiga, wa taghfiru, ialah kita minta ampun di atas kesalahan mereka. Ini 3. Maka ada yang mengatakan taghfiru bermakna as-satru, kita tutupkan, jangan dedahkan keaiban keluarga kita. Ni duduk buruk keluarga sendiri. Ni ada setengah orang ni dia suka burukkan mak dia. Oh, dia cerita hari ni. Bila dia tua, anak-anak dia pula tak irah ke dia. Jangan main. Masalah kita dengan keluarga ni. Maka jangan kita duduk buruk-buruk keluarga sendiri, duk sebar-sebar keaiban mereka, jangan duk buat perangai lah gitu. Allah, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha pengasihani. Mu maaf dia, Allah maaf kamu. Itu dia panggil timbang tara. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu itu hanyalah menjadi ujian bagi kamu. Tuhan nak uji kita, harta benda. Tengok dalam ayat ini Allah mula dengan amwal, dengan harta. Sebab apa? Sebab dengan cari harta lah kadang-kadang kita tak dapat nak pergi masjid, tak sempat nak didik anak, tak sempat nak jaga isteri. Maka dia jadi fitnah dengan harta benda. Ramai orang ni dengan sebab harta tak sempat, banyak benda tak ada, sebab duk kejar harta. Maka Allah mula dari ayat ini, innama amwalukum, harta dulu. Ingat. Kemudian wa aulad, mari pula anak-anak cucu jadi fitnah pada kita. Ayah-ayah ni dengan orang lain tegas, dengan anak-anak sendiri tak takut. Anak dia tak tutup aurat pun tak berani nak tegur. Ada seorang makcik ni dia kat kain pakar telekung 3 lapis. Anak dia bulu tiak pun nampak baju. Kata mana yang makcik tak tegur anak ni? Hei, dia kata budak-budak dia besar kau ustaz, tak boleh nak tegur dah. Setiap bulan dia tangguh kita. Ni buah ni. Aulad, amwal, anak pipiti, mak jadi bisu. Tak boleh nak tegur anak. Tak untuk aurat kau, tak solat kau, pakaian sosial melampau, tak boleh tegur. Bini lagu tu juga, tak boleh nak tegur bini. Terutama sekali pakcik-pakcik hak boleh bini muda ni. Oh nyaya. Kenapa pakcik jadi gini? Orang muda ni tegur lari. Takut. Akhir kali jadi setan bisu. Jadi bapak dayus, na'uzubillah. Allahu Akbar. Maka harta dengan anak-anak ini menjadi satu naluri manusia. Maksud daripada al-fitnah dengan mana ibtila wal ikhtibar, Allah nak uji. Bukan dia cela harta, bukan dia cela anak. Allah Ta'ala cela
cerca kita kalau kita dengan sebab dua ni menjadi lara, menjadi leka. Kalau boleh kontrol, alhamdulillah, kita kata nikmat Allah Taala beri. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu kalau duduk di tangan orang yang soleh. Dia infak, dia guna pada jalan yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ada di kalangan orang yang harta banyak, tapi Masya Allah, tabarakallah, hebat. Anda jumpa seorang ahli korporat duduk menego barang-barang, macam-macam barang kesihatan, barang tu, barang ni. Sahabat kita bagi tahu, orang ni ahli peniaga besar, tapi nak jumpa dia tak usah buat appointment, tak perlu appointment. Nak jumpa dia, pergi masjid. Habis kita tunggu orang azan mari masjid, sudah semaya tunggu kat pintu masjid. Adalah dia situ. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang ni kalau dah menego, jangan cari di masjid dah lah. Tak, cari rumah dia pun tak apa nak jumpa. Tak boleh kata semua orang menego tu tak baik lah. Ada tujarun hasanah, peniaga-peniaga yang soleh. Masya Allah. Kan? Jadi pernah satu hari orang-orang fakir di kalangan muhajirin pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula. Dia kata, Rasulullah, orang kaya ambil belaka pahala. Kita semaya, dia solat. Kita puasa, dia puasa. Kita ibadat, dia ibadat. Dia sedekah, kita tak ada duit. Dia pergi ngada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, nak kau tidak? Jangan sedih. Aku nak ajar kepada kamu bacaan. Kalau kamu buat, kamu mengatasi orang kaya-kaya tak? Nak. Nabi kata bertasbih 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali lepas salat. Mau baca ni mengatasi orang kaya. Kau suka. Orang-orang pakir muhajir ni pakat duk baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita pakir Melayu ni tanya orang mengatik lepas salat, duk buah. Bala sungguh ni. Ada juga tidak berbuah tapi pergi zikir yang tidak maksud dari Nabi, rugi. Sebab itulah anak duduk kempen muslimin dan muslimat ni supaya baca zikir kita ni yang maksud, zikir lepas solat, hak mari daripada Nabi, sunnah Nabi. Dan dalam buku ni kita huraikan bagaimana zikir-zikir itu, dari mana sumbernya dan bagaimana bacaan. Untung tak lama orang kaya dengar, baca juga. Orang miskin mari, ya Rasulullah, puak kaya baca juga. Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah limpah kurnia Allah beri. Mu tak sedap dekilah dengan orang kaya. Habis kita. Orang kaya macam ni sibukkan diri dia dengan dengan zikir walaupun dia ahli perniagaan. Wallahu indahu ajrun azim. Kamu ingatlah Allah Taala mempunyai bagi sisilah pahala yang besar. Ikut taat kepada Allah Taala. Kalau kita kehilangan kepentingan dunia, insya-Allah pahala di akhirat besar. Karena itu dalam hadis mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa dia tinggal satu benda yang tak baik kerana Allah, Allah ganti yang lebih baik. Ini ada seorang sahabat kita, mari daripada negeri jauh, mari tanya dia nak boleh projek, nak dapat projek, tapi peratus macam mana? Kena beri kepada pegawai-pegawai. Kita kata hadayal umal ghulul. Hadiah diberi kepada pegawai itu harta haram. Dia tak buat. Tak apa ustaz, saya berhenti. Saya tak buat benda ni. Saya nak yang halal. Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Siapa dia tinggal satu benda kerana Allah, awadahullah, Allah Ta'ala ganti lebih baik. Jangan takut. Hei, Masya Allah. Ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Ingat, kita kena bertakwa selagi kita mampu setakat mana kita buat.
dan dengarlah akan pengajarannya, serta taatlah akan perintah-perintahnya, dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Ingat ni, ini Allah Ta'ala perintah kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bila turun ayat Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah Ta'ala benar-benar takut, haqqa tuqatih. Syaqqa, susah hati para sahabat macam mana ni ya. Allah Ta'ala tu ayat Quran ini, fattaqullaha mastata'tum, setakat kamu mampu. Barulah sahabat rasa lega sikit. Kita buatlah setakatnya kita mampu, kan? Dalam Quran lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak beri kita lebih-lebih. Maka di situlah para ulama mengatakan, sebagaimana hadis Nabi SAW, salli qa'iman, solatlah kamu berdiri. Fa illam yastati', tak mampu, fa qa'idan, duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, tak mampu juga, duduk, tidur, boleh. Itu dia katakan, buatlah setakat yang kita mampu. Kalau tak mampu, jangan tak buat. Kenapa tak solat tu? Macam ramai orang duduk di hospital sekarang ni. Kalau kita buat kajian, ada di kalangan mereka ambil kesempatan tak solat. Kenapa tak semaya? Boya banyak ni. Itu alasan. Kita kata bukan di hospital tu menjadi sebab gugurnya solat, tak ada. Gugurnya solat ni dengan sebab kalau orang perempuan mari haid, mari nifas, orang gila, orang pengsan, itu gugur. Orang yang sedar otak dia tak akan gugur, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk tidur. Kalau musafir boleh jamak, boleh qasar, itu je yang ada. Jangan buat pandai-pandai sendiri. Maka kata di ulama, naun istita'ah, cara kemampuan itu fiqhu khafi, memahaminya sangat teliti, sangat halus. Kita kena belajar. Sebab itulah para jemaah sekalian, bila tak kerajaan buat tindakan waktu pandemik, dia panggil ni, waktu wabak mari COVID-19 ni, kerajaan ahli majlis fatwa buat keputusan lockdown masjid. Jangan beripu di masjid ramai-ramai, jangan beripu di majlis. Duduk rumah, duduklah di rumah, kan. Sebab apa? Itu maslahah. Keputusan fiqh itu amrun khafi, benda halus. Kita kata pergi masjid lah bagusnya, nak munajat ni supaya Allah Ta'ala hilang COVID. Tapi kalau pergi ramai-ramai, mari jadi kluster masjid pula, susah. Maka itu dipanggil maslahah. Sebab tu fiqh tu perlu pada penelitian. Jangan duk main emosi tak terkalu. Cuma bila kerajaan kata SOP, Abu Anas kata patuhlah SOP. Jangan terlanggar lebih pada SOP pula, kan. Oyak-oyak meter, kita ke bahar 2 meter, sah semaya. Tak jadi lagu tu. Kena ikut. Allahu Akbar. Itu dia panggil maslahah. Kadang-kadang kita tak mampu, kita tak nampak. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u, dan dengarlah akan pengajaran serta akan perintahnya, wa ati'u wa anfiqu, dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dengar ni, muslimin dan muslimat, harta yang kita belanja tu memanglah kita, ustaz nak buat wakaf tanah ni, kita beri. Nak buat bangunan sekolah, bagi. Kita sebenarnya, kita beri tu untuk kita. Cuma pondok ni dapat pulangannya, dapat tanah, dapat bangunan. Tapi hak kita bagi tu li anfusikum, untuk diri kamu. Kata di para ulama, harta kita tak boleh pergi sekali dengan kita dalam kubur, tetapi harta kita boleh menunggu kita di dalam kubur. Ada orang berduit, dia ni kaya ni, buh mah boleh 2 kilo dalam kain kapal dia, buh lah letak. Tak ada tengah hari kubur dia terbongkar. Pencuri-pencuri duduk tunggu keliling kubur. Siapa dia dulu boleh pergi gali. Tak boleh. Orang tak kain kapan. Dulu ada pencuri kain kapan pun ada. Dia panggil nabash. Lo ni tak main curi kain kapan, takut ke hati belakang kan. Baiklah. Allah kata, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya,
maka merekalah orang yang berjaya. Siapa dia dapat mengekang jiwa dia yang bakhil, saya kita ke duit, bam, kita sedekah. Kita lawan dia. Itu dia panggil yuqashuha nafsihi. Dalam riwayat kata, tanda ni pelajar-pelajar, Syekh Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang kaya, dia pergi Mekah, dia duduk tawaf. Dia tawaf, dia baca doa ni. Ikutlah kau doa ni. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Tulis terjemahan. Ya Allah, jauhkanlah diri aku, jagalah diri aku ni, kawal diri aku daripada syuh, daripada bakhilnya di jiwa aku ni. Dia kaya, maka dia doa supaya tak jadi bakhil. La yazidu ala zalik. Tu ya doa dia. Allahumma qini syuhha nafsi. Orang tanya, Syekh Abdul Rahman, kenapa mulut tawah dia baca doa ni ya? Qala inni idza wuqitu syuhha nafsi lam asrik. Kalau aku dijaga daripada sifat tomok dalam diri aku ni, sifat bakhil ada, aku tak akan mencuri. Aku tidak akan berzina. Aku tidak akan buat benda-benda yang tak baik sebab jiwa aku sudah baik. Allahu Akbar. Tanda tuan-tuan. Itu dia. Allah jagalah diri kita, kontrol manusia ni semuanya bakhil belaka, tapi dia boleh kontrol, kata orang, boleh kawal. Itu penting. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka siapa yang menjaga serta melihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Orang berjaya duduk situ. Allahu Akbar. Berjaya daripada mana? Daripada yaumut taghabun. Kan kita dah bicara ayat lepas, yaumut taghabun, hari manusia rugi. Siapa dia tak rugi? Orang yang kontrol diri dia di dunia dulu. Kalau ada masa dia ibadat, ada harta dia infak, ada waktu dia dakwah, itu dia orang tak rugi, insya-Allah. Kalau tidak, rugi. Ad-dunya mal'unatun mal'unu ma fiha. Nabi kata dunia itu dilaknat dan dilaknat segala benda ada tadi. Illa zikrullah. Orang yang berzikir, orang yang ingat tu, orang ni orang tak laknat. Allah, mari kita jadi keluar daripada kelompok orang-orang yang dilaknat. Ayat 17 kan, kita hari ni kadang-kadang kita tengok kita nak jadi orang baik tak, tapi orang ni kepentingan diri tu lebih. Bawa siapa tak atas kereta, nak pergi tak tahu siapa, jatuh dengan jalan, tak ambil dah. Sudah minum air, ambil teh, pom, lepas. Ni apa benda kita kata? Ini semua ni tengah duk beratur potong hiu. Orang duk beratur kereta malak-malak, ada celah tepi, dia mari, pitah. Tak ada perasaan. Orang lain pun sibuk pun kita juga. Ini masalah kita. Nabi kata apa dalam hadis motivasi, tanda pelajar-pelajar. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amru. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Allahu Akbar. Siapa dia suka nak dia dijauh daripada neraka, yudkhal, dan dimasuk ke dalam syurga, hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Wal ya'ti ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kita buatlah kepada orang sebagaimana kita nak orang buat kepada kita. Ni hadis ni motivasi. Mu nak suruh orang buat apa kepada kamu, nak suruh orang buat baik pada kita, kita kena baik pada orang. Ni dak kita tak baik pada orang, nak suruh orang baik kita. Itu pincang nama dia. Manusia tak betul jalan lagu tu. Ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah. Dan jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah, tengok Tuhan guna kalimah pinjam. Kita ni kalau kita pinjam barang orang, kena hantar balik ke tidak? Hantar balik.
Kalau kita infak fisabilillah, Allah kata pinjam, aku hantar balik pahala aku. Oh, tu dia. Itu bahasa. Sedekah. Nasaya pinjaman yang baik ikhlas sebagai pinjaman yang baik. Itu syarat. Wui sedekah tak ikhlas, tak jadi. Nasaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah sangat-sangat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik. Lagi amat penyabar untuk beri peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat. Allahu Akbar. Tuhan ni syakur. Buat baik aku nampak. La in syakartum la azidannakum. Tuhan kata kalau mu syukur aku tambah. Nikmat baik. Kata di para ulama asyukru jalibun wa hafizun. Tanda-tanda ni. Syukur itu menjadi dua perkara. Yang pertama jalib, nak bawa mari rezeki yang lain, nikmat yang lain. Yang kedua hafizun, nak menjaga nikmat yang sedia ada supaya jangan dihilangkan. Dua benda yang kita kena ada. Rezeki buat mari rezeki lain, buat mari nak jaga yang sedia ada supaya tidak rusak. Masya-Allah, tabarakallah. Ayat ini Allah Taala ajar kepada kita supaya beri pinjaman. Sebab apa? Allah Ta'ala tu syakur. Kalau kamu syukur, dia beri nikmat, dia tambahkan nikmat. Tapi kalau kamu bersalah, halimun, Allah Ta'ala yang bersifat dengan penyabar, lemah lembut. Untuk apa? Diberinya peluang kepada orang ini supaya bertaubat, supaya kembali kepada Allah, supaya insaf. Allah Ta'ala beri peluang. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasab. Kalau Allah Ta'ala nak ambil semua tindakan ke atas apa yang dibuat oleh manusia, tak ada siapa dia hidup di dunia ni. Tapi oleh kerana Tuhan tak ambil tindakan lagi, diberi peluang, maka orang kafir lagi kuat kafir dia, lagi tinggi dia punya kaya. Tak? Kalaulah Nabi kata, lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalaulah dunia ni nilai di sisi Allah Taala sebesar sayap nyamuk je, orang kafir tak boleh minum air. Lah ni bukan sakat minum air, minum botol arak sekali dengan botol-botol. Nya sombak. Nak kata apa boleh. Allahu Akbar. Allah Taala akan beri syukur, dia terima kasih kepada hamba dia yang taat. Dan Allah Taala Halim, beri peluang kepada orang yang berdosa supaya bertaubat. Kita kata alhamdulillah, peluang untuk taubat ada ke tak ada? Ada. Alhamdulillah, ayat yang terakhir dalam surah kita ini, Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah dialah yang mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata. Dan Allah jualah yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Dalam ayat ini dia panggil Allah Ta'ala tutup ayat. Di awal surah dulu kita bincang tentang apa para pelajar sekalian? Ingat ke tak ingat awal surah At-Taghabun, Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya bertasbih. Manusia, makhluk-makhluk semua bertasbih pada Allah. Kenapa manusia tak ikut? Satu. Dan kemudian Allah Ta'ala mari pula ajar kepada kita supaya kita berambil iktibar daripada orang-orang yang terdahulu. Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita bersumpah 3 kali sumpah supaya manusia ni sedar bahawa di sana ada kebangkitan semula lepas daripada kita mati. Kemudian ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita 2 perkara, harta dan keluarga. Harta dan keluarga. Maka dalam ayat, di akhir ayat Allah kata Aziz alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala tahu hak zahirnya, hak nyata, semuanya. Mu ambil mana harta kamu? Walaupun tidak boleh disaman oleh SPRM atas dunia, tapi Allah Ta'ala tahu mari mana. Ingat, main-main. Kemudian Allah Ta'ala tahu juga apa yang kita buat pada keluarga kita. Zalim, adil, telus, didik anak baik-baik. Kita ni kalau kita ibu bapa ni kena jaga anak. Sebagaimana kata ada orang tunjuk gambar, itik dia pijak anak dia. Anak kita ni dia suka berjalan,
Kalau dia lepas, jatuh dari bawah ni. Mak dia gitu tijak. Tijak kaki tik tu keluar tu. Tidak patah. Dikatakan oleh ahli pendidikan, dia kata apa? Zebra. Kenal zebra? Kuda belang tu. Dia panggil himarul wahsi. Himar wahsi ni anak dia suka melompat. Suka jalan dekat. Lepas tu, bila boleh anak, dia sepak kaki anak dia. Tep, patah kaki. Patah kaki. Tak boleh jalan. Bila dia besar sikit, kaki dia sihat, lompat balik. Itu dia punya ilmu pendidikan. Kita dengan anak-anak. Ni pelajar-pelajar kita ni. Oh, amak dia kata, Pak boleh duduk rumah saya. Nak atas anak, lepas anak pergi sekolah. Kita kata terpaksa kita kena beri. Supaya anak kita ni pandai mendapat pendidikan yang baik. Jadi kita dengan anak-anak jangan duduk main awatif. Dia panggil sayang lebih-lebih. Sayang ke anak, suruh anak belajar. Itu mana sayang ke anak. Kenapa anak ni? Saya biar duduk rumah lah dulu. Tak. Apa sayang ke anak lagi tu? Merusakkan anak. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala sebut di sini dua perkara. Alimul ghaibi wa syahadah. Tuhan tahu belakang. Menguruskan harta kamu. Bagaimana kamu uruskan harta. Halal haramnya. Bagaimana kamu uruskan keluarga. Maka dalam ayat yang akan datang insya-Allah dalam surah At-Talaq, kemudian dalam surah At-Tahrim nanti insya-Allah kita akan sambung lagi cerita pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak insya-Allah. Kita akan sambung dalam surah At-Talaq dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.